berbalik kepada cerita politik, tuan-tuan. Satu kisah yang menarik yang disebut oleh Sultan Ibrahim. Ni cerita politik pula ni. Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim bakal jadi Yang di-Pertuan Agong tahun depan tak lama lagi, sebulan dua lagi ni. Sultan Ibrahim tumpu perangi rasuah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan memikul tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mahu memberi tumpuan menghentikan amalan rasuah. Baginda dalam wawancara bersama The Straits Times Singapore bertitah, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk membaiki ekonomi negara. Daripada moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus. So membawa balik hasil yang bagus. So kalau kita tengok bagaimana usaha kerajaan sekarang ini, antara lain kereta api laju juga antara yang nak dibawa balik oleh kerajaan sekarang ini. Dan bakal Yang di-Pertuan Agong Sultan Sultan Johor ini pun bersetuju bahawa ia perlu dikembalikan, dan kalau boleh lalulah dekat Forest City, baginda berkata. So itu antara cadangan yang baik. Bagi saya, tahun depan kita akan dapat satu sultan yang sangat tegas. Dan kalau kita tengok tegasnya dia, walaupun kita tengok PRN Johor ada tempoh hari, perasan tak yang dia cadangkan pada masa itu Husni sebagai Menteri Besar Johor, malah dia jadi poster boy lah. Dah jadi poster boy. Tetapi baginda tak pilih. Dia sebaliknya pilih on. Kenapa pilih on? Baginda melihat bahawa keperluan kerajaan negeri ini ada hubungan baik dengan pusat pada waktu itu. Jadi baginda memutuskan untuk tidak memilih pilihan daripada Barisan Nasional. Sebaliknya, baginda memutuskan siapa yang baginda rasa amat sesuai untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat. Kerana apa? Kerana baginda bukan melihat kepada politik, tetapi baginda melihat kepada kelangsungan rakyat baginda di Johor, seperti mana yang kita saksikan dalam keputusan tersebut. Dan saya rasa keputusan itu agak fair lah, agak fair. Bagi saya keputusan itu fair, di mana baginda memilih on kerana pada waktu itu dilihat amat rapat dengan kerajaan pada waktu itu, Barisan Nasional Ismail Sabri. Dan even pada masa sekarang pun dia tak ada isu yang besar sangat untuk yang boleh kita persoalkan. Alright. Dalam masa sama, hari ini sambutan 1 tahun kerajaan Madani. 1 tahun kerajaan Madani. Di samping ada yang menang Pangsapuri, tahniah yang menang Pangsapuri tu. Kerajaan usaha sedaya upaya ringankan beban belia mahasiswa. Kerajaan memberi jaminan akan berusaha sedaya upaya untuk meringankan beban rakyat, khususnya golongan belia dan mahasiswa di negara ini, kata Perdana Menteri. Anwar juga Menteri Kewangan berkata, ia bagaimanapun tertaluk kepada keupayaan dana kerajaan. Sebab itu dia berkata kerajaan yang berbincang sebelum memutuskan sama ada inisiatif program e-Belia Rahmah yang diagihkan kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun itu akan diteruskan atau tidak. Kita tangguh keputusan sama ada untuk terus atau tidak seawal tahun ni untuk kita kaji semula berapa pendapatan daripada kastam. Kita ada ketua pengarah kastam yang baru, lebih dinamik dan lebih garang. Hasil pun kian bertambah. Kemudian saya dapat tahu LHDN pun hasilnya bertambah. Kalau hasil bertambah, insya-Allah kita akan belanja dengan lebih baik. Nah, saya terbacalah kenyataan ni kan. Adalah yang komen tentang e-Madani yang e-wallet tu kan. E-wallet tu. Saya teringatlah masa saya mula-mula buat live dulu tahun 2019. Masa tu kutuk tahun 2020. Kutuk apa? RM30. RM30 kan? Kutuk RM30, RM30. Tahu-tahu saya kata apa? RM30 pun kau sakau juga. Kan? Cuma ada komen ni saya tak nak claim RM100. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak claim RM100 tu tak ada masalah. I think by Februari 2024 kalau tak claim, duit tu akan kembali kepada kerajaan. Kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong on this. Kalau tak claim, duit itu akan kembali kepada kerajaan. So kalau tak nak claim, tak apa, biarkan. Saya tak claim, balik kepada kerajaan. So fair. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita menghina orang yang claim benda tu. Genji Baskers, antara basker yang quite famous di KL lah. Hari ini ke semalam dia pergi updatekan daripada RM100 dia kata terima kasih kerajaan telah daripada RM100 tu dia boleh beli barang-barang keperluan dia sedikit. I think dia boleh beli pampers untuk parents dia kot kalau tak silap saya. Bila baca komen, ramai orang maki dia. Penjilat kerajaan, dia politik lah. Kutuk dia. Padahal tuan-tuan, di Genji Baskers ni bukan politik pun. Tetapi nak tunjukkan bahawa kalau tuan-tuan yang kaya yang tak nak RM100 tu, tak payah ambil. Tetapi jangan halang orang yang
tak berkemampuan yang akan benefit daripada RM100 itu untuk ambil. Kenapa nak hina mereka? Itu bukan duit Anwar Ibrahim. Itu bukan duit Parti Keadilan Rakyat. Itu adalah duit rakyat yang nak dibagikan kepada rakyat. Ini pun pembangkang, apa orang kata, pembangkang nak dengki. Tapi kalau dapat dana RM1,000, RM2,000, senyap, tak berbunyi. Senyap dia, tak berbunyi dia. Masalah dia kat situ. Kenapa dia kata berpandangan bahawa tak berbunyi? Sebab apa? Jumlah duit dana itu besar, dia kata. Oh, dia ingat, bolehlah. Tak apalah, tak ada masalah kat situ. Tuan-tuan, dana ini kita kata, bila orang duk kutuk dia pasal RM100, RM100 sampai ada buat VTT kan. Makcik dulu dapat bantuan tu cash saja, dia kata. Tuan-tuan, memang cash dah ada pun. RM100 ni tambahan. Yang buat VTT tu nampak gayanya memang tak pernah dapat cash ni. Sebab kenapa dia tak dapat, tuan-tuan? Menunjukkan dia ni orang kaya. Dia orang kaya sebab tu dia tak pernah dapat bantuan cash. Yang dapat bantuan cash ni orang miskin. So bila dia buat VTT kata, makcik kononnya dia kata dah tua, makcik nak tak dapat, dulu kerajaan dulu pun bagi cash. Kerajaan sekarang pun bagi cash. Dan kerajaan sekarang dulu tak bagi e-wallet, sekarang bagi e-wallet RM100. Bagi e-wallet lagi RM100. Tetapi yang buat VTT tu sebab dia kaya. So, dia tak dapatlah yang cash tu. Kan? Dia tak dapatlah cash tu. Baik. Jadi, berbalik kepada cerita kita tadi. Sebenarnya, dana tersebut banyak membantu. Ramai sebenarnya yang berterima kasih kepada kerajaan di atas bantuan tersebut. Terutama ujung-ujung tahun ni. Kan? Genji baskers, dia tak boleh nak basking. Sebab apa? Ujung tahun biasanya hujan. Bila hujan ni nak masalah lah. Nak basking dan sebagainya. Akan ada masalah. Jadi, daripada situ nanti, kita akan nampak bagaimana membantu perkara ini betul. Walaupun tak adalah dapat menyelesaikan semua masalah. Kita faham, tak kaya pun dapat RM100 tu. Tetapi tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu susah orang. Kita tak tahu susah orang yang mana benda itu boleh untuk nak membantu dia sedikit sebanyak dalam apa orang kata kehidupan dia seharian. Baik, kita pergi kepada apa yang disebutkan oleh Mak Sabu pada hari ini. Mak Sabu pada hari ini. Cabaran amanah raih sokongan Melayu. YouTube tak ada? Ada? Itu ada. Oh, aku punya. Oh, ada. Okey. Baik, saya baca. Teruskan. Presiden Parti Amanah, Datuk Muhammad Sabu, mendedahkan cabaran paling besar dihadapi adalah mendapatkan sokongan orang Melayu dan mengubah sentimen pemikiran mereka yang melihat parti itu sebagai DAP. Baik. Sebab dia premium, saya tak boleh nak baca penuh. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Satu benda yang saya cerita pada Parti Amanah dahulu. Pertama, Parti Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Kenapa kena keluar daripada bayang-bayang PAS? Saya kata, bayang-bayang tidak pernah jadi manusia ataupun jadi makhluk yang sebenar. Bayang-bayang tetap bayang-bayang. So, bila kita menyentuh persoalan bayang-bayang, tuan-tuan, dia tak boleh bergerak di belakang PAS. Sebab bayang-bayang ni sentiasa berada di belakang. Dia tidak boleh dilihat sebagai shadow kepada PAS. Sebagai satu benda yang sentiasa, kalau PAS pergi ke kiri, dia pun kiri. PAS ke kanan pun dia ke kanan. Seolah-olah dia jadi bayang-bayang. Amanah, seperti mana yang saya sebutkan tempoh hari, kena berada di atas kaki dia sendiri. Dan bila Mujahid Yusof Rawa mengemukakan satu gagasan mengenai rahmatan lil alamin, kemudian Wahabi Arwah Salahuddin Ayub menyentuh mengenai persoalan seperti rahmah, menu rahmah dan sebagainya. Bagi saya itu adalah satu usaha yang sangat baik. Satu, bukan setakat usaha, tapi satu label dan juga satu branding yang sangat cantik. So, daripada situ sebenarnya Amanah kena teruskan usaha tersebut. Kena bawa usaha tersebut sehingga boleh membentuk satu, orang kata apa, satu brand yang rakyat rasa bahawa inilah dia. Kalau keadilan kita ada reformasi. Kalau DAP dia ada demokratik. Tetapi sekarang ni kalau Amanah ada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni kalau kita bahasa Inggeris kita boleh kata universal mercy lah. Satu rahmah, satu mercy kepada seluruh alam, kepada semua orang, kepada semua manusia, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Itu sebenarnya perkara yang sepatut kita perjuangkan dalam negara ini. Now, berbalik kepada cerita DAP ni. Cerita DAP ni, dia satu usaha yang dah dibuat selama puluhan tahun. Usaha untuk menakut-nakutkan orang Melayu kita ni
dengan bangsa lain itu adalah usaha politik yang dah di orang kata apa, dah ditanam puluhan tahun. Jadi untuk kita nak berjaya selesaikan dalam masa yang cepat dan mengedukatekan masyarakat dengan tempoh masa yang pendek, yang singkat, memang sukar. Tetapi kita kena lakukan usaha untuk kita nak keluarkan kembali pemikiran rakyat bahawa politik ini bukan sekadar bangsa, politik ini bukan sekadar agama.